Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, setahun selepas kafirkan PAS, kini Mahathir, penasihat ekonomi atau penasihat 4 negeri Perikatan Nasional, dipetik daripada Harapan Daily oleh Ahmad Mursi. Hanya setahun, yaitu 16 September tahun 2022, selepas Tun Dr. Mahathir Mohamad amalkan takfiri belajar daripada PAS yang dulu kafirkan UMNO, kini PAS melantik Mahathir jadi penasihat pada tarikh 14 September tahun 2023. Tersenyum saya sambil menghirup Nescafe. Lucunya politik takfiri PAS Tun Mahathir. Banyak peringatan Nabi Muhammad bahawa siapa yang mengkafirkan saudaranya yang Muslim, maka dialah menjadi kafir. Kini, pemikir-pemikir takfiri bergabung membentuk pasukan Ahzab Gulu untuk melawan Madani. Ibarat Azab kepung kerajaan Madinah. Itu jika pinjam cara PAS. Dalil terkini PAS, Abu Sufyan yang jahat pun akhirnya masuk Islam. Di mata saya, ini pakatan Khawarij menentang Saidina Ali. Dalil sentiasa menyebelahi mereka dan lawan politik sentiasa bersalahan dengan dalil PAS. Apabila perdebatan politik berkisar har kafir, munafik, lawan Islam, musuh Al-Quran, mereka perlu guna dalil juga untuk halalkan apa yang mereka haramkan sebelumnya. Aktiviti menjual agama untuk kepentingan dunia berleluasa. Inilah maksud penunggang agama. Jika debat idea ekonomi dan polisi untuk bersaing, maka berlawan dan berkawan dianggap bukanlah hak akidah tetapi Masya Allah. Mesej PAS, negeri PAS tidak perlukan Perdana Menteri ke-10 nak bangunkan negeri. Yang diperlukan lawan Perdana Menteri ke-10 iaitu Tun Mahathir Mohamad. Proklamasi Melayu dah menyepi, adakah Mahathir akan sertai PAS? Itu pertanyaan yang kini makin menjadi sebutan di media sosial. Di sebalik keputusan PRN yang memperlihatkan PN khususnya PAS berjaya memperoleh majoriti undi Melayu, dalam masa yang sama ia juga adalah berita pedih buat Tun Mahathir Mohamad yang memperjuangkan proklamasi orang Melayu. Tanpa kelompok itu terlibat dalam kempen, cubaan meletakkan 17 nama sebagai calon tidak diindahkan. Tiada mana-mana pemimpinnya termasuk Tun Mahathir yang turun padang berkempen. Malah, proklamasi orang Melayu tidak pun menjadi sebutan sesiapa yang bertanding. Hakikatnya, Perikatan Nasional tetap berjaya meletakkan dirinya sebagai pencabar unggul kepada Perikatan Nasional PHBN. Lalu, kemana perjuangan proklamasi orang Melayu selepas ini? Kalau diteliti, perjuangan POM ini digerakkan hanya setelah Tun Mahathir yang sebelumnya bersama Pejuang dan GTA kalah dengan parah pada PRU 15 lalu. Untuk itu sekurang-kurangnya ada dua tujuan POM ini digerakkan. Pertama, untuk menekan dan menjatuhkan Anwar Ibrahim yang memang merupakan musuh Tun Mahathir dan telah berkali-kali cuba dihalangnya menjadi Perdana Menteri. Kedua, untuk memperlihatkan Tun Mahathir masih relevan dalam dunia politik negara serta menjadikan dirinya ada tiket untuk bersama-sama dengan Perikatan Nasional yang merupakan satu-satunya blok pembangkang yang ada dalam negara ini. Saudara-saudara sekalian, yang pertanyaan kita sekarang ini ialah, jika sekali ada cop jari dan peranan daripada Tun Mahathir atas kejayaan PN itu, sekali lagi, kemana POM selepas ini? Terutama Tun Mahathir tentunya belum padam lagi gairahnya daripada mahu menjatuhkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Apakah sebagai pilihan akhir setelah tiada lagi pilihan,
Tun Mahathir akhirnya akan menyertai PAS. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Sila tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ekonomi Mahathir Firaunik, kata PAS sebelum ini. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Kemarin dinyatakan bahwa Mahathir Mohamad dilantik secara tidak rasmi sebagai penasihat kepada 4 buah negeri yang diperintah oleh PAS. Ini menimbulkan pelbagai polemik. Seorang bekas pemimpin kanan PAS mengingatkan parti itu pernah menggelarkan model ekonomi Tun Dr. Mahathir Mohamad sebagai Firaunik. Datu Muhammad Nakli Ahmad yang kini yang dipertua Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim berkata, adalah sesuatu yang ganjil apabila PAS melantik Tun Mahathir sebagai penasihat ekonomi bagi 4 negeri yang ditakbir oleh Perikatan Nasional PN. Beliau berpendapat tidak wajar PAS memilih bekas Perdana Menteri 2 kali berkenan sebagai penasihat ekonomi bagi negeri-negeri yang diperintah oleh PAS, iaitu Kedah, Kelantan, Terengganu dan Perlis. Ini kerana PAS sepatutnya membangun ekonomi Islam. Tun Mahathir bukan ahlinya. Haji Hadi, Presiden PAS, lebih layak kerana kepakarannya dalam pengetahuan mengenai ekonomi Nabi Yusuf yang boleh diubah sesuai dengan kondisi ekonomi Malaysia, kata Nakhi menerusi hantaran di Facebook miliknya. Terdahulu, Kedah, Kelantan, Terengganu dan Perlis dilapor dalam proses membentuk satu kumpulan negeri yang ditakbir oleh Perikatan Nasional dengan Tun Mahathir Mohamad sebagai penasihatnya tidak rasmi. Menteri Besar Terengganu Datuk Seri Ahmad Samsuri Mokhtar dipetik berkata, Menteri Besar 4 negeri terbabit akan mengadakan perbincangan untuk pembentukan kumpulan yang berfokus kepada pembangunan ekonomi. Menurutnya, kesemua Menteri Besar berkenaan secara prinsipnya bersetuju untuk mewujudkan kerjasama dan beliau sendiri sedia mengarahkan ahli Exco berkaitan untuk berbincang dengan rakan mereka di 3 negeri lain di bawah Perikatan Nasional. Beliau memberitahu peranan Tun Mahathir secara spesifiknya memberikan nasihat mengenai tata kelola berkesan untuk memastikan kumpulan itu diuruskan dengan efektif. Jelasnya, Tun Mahathir juga berperanan untuk menghubungkan 4 negeri itu dengan pelabur seperti Jepun dan Korea Selatan yang beliau ada hubungan dengan baik. Mengulas lanjut, Nakhi berpendapat PAS lebih wajar PAS memanfaat pakar-pakar ekonomi Islam di Malaysia dan dunia untuk merancang pembangunan ekonomi Islam di negeri-negeri PAS sebagai model pembangunan ekonomi Islam. Jika benar PAS melantik Tun Mahathir, saya kira sesuatu yang ganjil kerana model ekonomi Tun Mahathir sebenarnya tidak Islamik. Meminjam kata-kata PAS sendiri, model ekonomi beliau adalah Firaunik, kata Nakhi lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, sila tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ini satu pendedahan daripada Rafizi Ramli yang pastinya mengejutkan Anda semua. 33 bulan Perikatan Nasional memerintah, semua tak jalan. Sekarang salahkan kerangka pula. Dipetik daripada Harapan Daily. Tindakan ahli Parlimen Marang Tan Sri Abdul Hadi Awang menyalahkan kerangka dalam sidang Dewan Rakyat kemarin dilihat terus menjadi bahan sindiran. Antaranya tersebar di media sosial humor berupa gambar atau meme kerangka dengan caption "Aik aku pula yang kena". Tambah melucukan tertera tajuk berita kerangka nafi punca isu royalti minyak tidak selesai selama zaman 33 bulan Perikatan Nasional. Timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli menerusi akaun X beliau turut berkongsikan meme kreatif yang mencuit hari itu.
Menteri Ekonomi berkenan menemplak Perikatan Nasional PN yang terbukti tidak membuat apa-apa sepanjang 33 bulan berkuasa di Putrajaya, termasuklah semasa harga barangan naik mendadak. Zaman 33 bulan dia memerintah, semua tak jalan. Ada saja alasan. Harga barang naik bukan masalah besar. RUU 355 hilang terus. Debat di Parlimen, semua kerajaan perpaduan buat, tak kena, tapi diri sendiri tak bagi idea baru. Alih-alih bila dah tak jadi kerajaan, salahkan kerangga pula, kata Rafizi, diikuti emoji ketawa. Kelmarin, Hadi yang juga timbalan Presiden PN, timbalan pengerusi PN di Parlimen Selamba berkata, kerajaan PN sebelum ini tidak sempat membaca perjanjian royalti minyak melibatkan Terengganu kerana ada banyak benda nak urus. Presiden PAS itu turut mendakwa ketika Perikatan Nasional memerintah, terdapat banyak kerangga mengganggu mereka sehingga menyaksikan berlakunya pertukaran Perdana Menteri beberapa kali. Dia berkata demikian selepas soalan berkaitan royalti minyak kepada Terengganu dibangkitkan ahli Parlimen Petaling Jaya Lee Chian Chong. Soalan itu timbul selepas Hadi menyentuh tentang isu royalti minyak kepada Terengganu ketika membahaskan kajian separuh penggal KSP rancangan Malaysia ke-12. Saya ingin tanya, dalam 2 tahun Perikatan Nasional memerintah, kenapa perjanjian itu tidak dikemas kini? Kekal zalim kepada kerajaan Terengganu. Kenapa tiada royalti 5% kepada rakyat Terengganu pada waktu itu? Soal Chian Chung. Namun Hadi pula menjawab seperti berikut yang kemudiannya mengundang sindiran orang ramai. Begini, kata Hadi, sebenarnya kami Perikatan Nasional banyak benda nak urus, macam-macam nak urus. Masa kami memerintah dulu, kerangga banyak sangat mengacau nak jatuhkan kerajaan. Macam mana nak baca perjanjian royalti minyak ini? Kami terpaksalah pertahan kerajaan. Terpaksa beberapa kali tukar Perdana Menteri, kata beliau lagi. Belah kami banyak layak jadi Perdana Menteri. Larut, Datuk Seri Hamzah Zainuddin boleh. Pago, Tan Sri Muhyiddin Yassin pun boleh. Arau, Datuk Seri Sahidan Kasim pun boleh, kata Hadi Awang. Belah sana seorang saja yang boleh jadi Perdana Menteri. Belah sini banyak. Kalau belah sana datang sini, boleh ada banyak calon Perdana Menteri, kata Hadi lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ada 3 persoalan yang timbul pagi ini. Pertama, adakah Muhyiddin Yassin sudah tidak dicintai oleh PAS lagi? Oleh Hadi lagi? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, di mana arah tuju Perikatan Nasional selepas ini? Yang soalan yang ketiga, siapa yang lebih berkuasa selepas ini dalam Perikatan Nasional? Sama ada Mahathir Mohamad ataupun Muhyiddin Yassin. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda dan anda boleh merujuk. Ulasan ini dipetik daripada asas di Berita Harian Online dan juga Sabudin.com. Dalam Sabudin.com, beliau menyenaraikan ataupun menghuraikan dengan begitu panjang lebar dan amat jelas. Apabila menyebut Tun Mahathir Mohamad mungkin bolehlah dianggap sebagai Perdana Menteri kepada 4 negeri PAS selepas 4 negeri PAS iaitu Kelantan, Terengganu, Perlis dan Kedah dikatakan membentuk sebuah kumpulan yang dipanggil SG4 dengan Tun Mahathir Mohamad dilantik secara tidak rasmi sebagai penasihat. Dan dilihat ianya mungkin akan menjadi kenyataan yang mana Tun Mahathir Mohamad akan menjadi akhirnya penasihat secara rasmi kepada SG4 itu. Persoalan pertama tadi ialah di mana kedudukan Muhyiddin Yassin ketika ini? Kerana kita tahu dalam Perikatan Nasional pengerusinya ialah Muhyiddin Yassin dan tentunya peranan pengerusi itu tentunya banyak berkait dengan menasihati khususnya 4 buah negeri yang diperintah oleh Perikatan Nasional dan
PAS. Tetapi sejak kebelakangan ini kita dapat lihat seakan-akan Muhyiddin Yassin entah kemana. Beliau kini seperti tersisih daripada tampuk kuasa Perikatan Nasional. Yang dilihat berkuasa sekarang ini ialah timbalan pengerusi Perikatan Nasional, dan yang lebih mengecewakan lagi ialah Tun Mahathir Mohamad tidak secara sah kini dilantik sebagai penasihat kepada SG4 ataupun 4 buah negeri PAS ini, Perikatan Nasional ini. Jadi, yang menjadi persoalan sekarang ialah tak terasakah Muhyiddin tentang keputusan PAS melantik Mahathir Mohamad ini? Kerana kita lihat dalam perjumpaan-perjumpaan antara Mahathir dengan PAS itu, Muhyiddin Yassin tiada keterlibatannya. Adakah PAS ada bertanya tentang hasrat mereka melantik Mahathir sebagai penasihat 4 buah negeri kerajaan PAS itu? Kalaulah kalaulah Muhyiddin itu terasa hati pula, tersinggung pula, apakah Muhyiddin akan lakukan? Apakah beliau pula tiba-tiba akan membubarkan Perikatan Nasional dan membiarkan pula PAS bergerak solo? Beranikah Muhyiddin lakukan itu? Kerana ramai orang sedar, kekuatan bersatu bukan kerana parti bersatu itu sendiri, tetapi lebih banyak bergantung kepada kekuatan parti PAS. Yang mana kalau parti PAS menarik sokongan daripada Perikatan Nasional, tentulah bersatu akan mengalami masalah yang sangat besar dan mungkin akan menjadi parah seperti Parti Pejuang. Kita pun tahu Muhyiddin dan Mahathir masih lagi belum berdamai secara total, belum berdamai secara keseluruhannya atau secara 100%. Jadi adakah dengan keputusan Perikatan Nasional melalui PAS melantik Mahathir sebagai, bolehlah dianggap sebagai seakan-akan Perdana Menteri secara tidak rasmi kepada 4 buah negeri PAS ini, akan menyebabkan masalah baru, krisis baru dalam Perikatan Nasional. Jadi, adakah ini akan menjadikan Perikatan Nasional makin menjadi kuat atau makin menjadi lemah? Kata nak tumbangkan Anwar Ibrahim, tapi nampaknya Perikatan Nasional pula yang kini dalam masalah besar. Kerana harus diingat, politik ini bila-bila pun boleh berlaku, apa-apa pun boleh berlaku. Persoalan yang lebih kritikal ialah, adakah satu hari nanti bersatu melalui Muhyiddin Yassin akan berdamai pula dengan Anwar Ibrahim dan membiarkan semula PAS bergerak bebas? Atau solo, adakah bersatu melalui Muhyiddin Yassin akan berdamai dengan Anwar Ibrahim selepas beliau dikecewakan ataupun ditalak tigakan oleh PAS, dijatuhkan talak oleh PAS apabila mereka mula pula berdating dengan Tun Mahathir Mohamad? Kalau itu berlaku, bersatu menyertai parti kerajaan dan PAS bergerak solo, tentulah ini satu berita yang amat baik untuk Anwar Ibrahim. Dan jangan anda kata tak akan mungkin berlaku, kerana politik itu satu seni yang tak pernah orang akan sangka boleh berlaku. Hari ini musuh, besok boleh menjadi kawan. Sebelum kita berpisah, satu kali lagi pertanyaan ini kita jawab sama-sama. Apa yang berlaku kepada Muhyiddin selepas Tun Mahathir dilantik secara tidak rasmi sebagai penasihat? Soalan yang kedua, adakah Muhyiddin Yassin akan menarik sokongan ataupun PAS akan menarik sokongan daripada Perikatan Nasional? Soalan yang ketiga, adakah dengan ini akan menyebabkan Muhyiddin tersinggung lalu berdamai pula dengan kerajaan perpaduan dipimpin oleh Anwar Ibrahim dan membiarkan pula PAS bergerak secara solo, dan biarlah Mahathir Mohamad bersama dengan PAS selepas ini? Soalan keempat, cepu emas bonus ialah, sejauh mana Mahathir boleh membawa PAS, Perikatan Nasional, lebih jauh, lebih besar. Dan
adakah Mahathir Mohamad sempat membuat perubahan itu? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ini satu laporan yang paling mengejutkan kita di seluruh Malaysia hari ini dan kemarin. Manakan tidak didengar atau dilaporkan bahawa Tun Mahathir kini seperti dilantik menjadi Perdana Menteri kepada 4 negeri PAS. Adakah ini benar? Sebelum saya teruskan ulasan dan juga pendedahan pagi ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan tinggalkan komen anda. Tekan butang subscribe itu percuma. Saudara-saudara sekalian, kebelakangan ini kita melihat Tun Mahathir Mohamad semakin rapat dengan PAS, terutamanya dengan pertemuan bersama dengan 3 menteri besar daripada PAS bersama dengan Presiden PAS, iaitu Hadi Awang baru-baru ini yang turut meninggalkan kontroversi apabila Hadi Awang dilapor tidak datang ke balai polis untuk disiasat kerana alasan uzur, tetapi dalam gambar tersebut dilihat beliau pergi pula ke kediaman Tun Mahathir Mohamad. Tapi tak apalah, itu sudah cerita luput. Tapi yang ini terbaru, Tun Mahathir Perdana Menteri kepada 4 negeri PAS, ditulis oleh Sabudin.com. Sebagaimana dilaporkan media, 4 negeri di bawah pentadbiran PN telah bersetuju mewujudkan kerjasama dikenali sebagai State Government 4 atau SG4 bersama bekas Perdana Menteri Tun Mahathir Mohamad. Menteri Besar Terengganu Ahmad Samsuri Mokhtar dipetik sebagai berkata, 4 menteri besar dari negeri PN itu, iaitu Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu akan membincangkan pelan tindakan selanjutnya bagi kumpulan SG4 itu. Katanya, Tun Mahathir akan memainkan peranan secara tidak rasmi buat masa ini, terutama dalam menghubungkan SG4 bersama pelabur luar seperti daripada Jepun dan Korea Selatan. Ditanya sama ada Tun Mahathir akan dilantik sebagai penasihat secara rasmi, Samsuri berkata ketika ini pihaknya hanya mendapatkan nasihat secara tidak rasmi dan akan melihat keperluan ke arah selepas itu. Menurut Presiden PAS itu lagi, SG4 akan memfokuskan isu seperti pertanian, industri pelancongan dan lain-lain kerjasama sambil menambah keempat-empat negeri akan saling membantu antara satu sama lain. Dalam perkembangan terbaru ini adalah jelas Perikatan Nasional khususnya PAS semakin ingin menjauhkan diri daripada kerajaan pusat yang dipimpin Anwar Ibrahim. Bermula dengan peranan awal Tun Mahathir Mohamad hanya sebagai penasihat tidak rasmi untuk menarik pelabur daripada Jepun dan Korea Selatan, tetapi lama-kelamaan adalah diyakini peranan bekas Perdana Menteri itu semakin melebar lagi. Dengan itu, kemungkinan beliau akhirnya akan dilantik secara rasmi sebagai penasihat khas kepada 4 negeri berkenan adalah besar sekali. Tambahan lagi, kerana Presiden PAS Hadi Awang ternampak begitu meminati Tun Mahathir sejak kebelakangan ini dan sudah mengenepikan minatnya terhadap pengerusi Perikatan Nasional Mahidin Mat Yassin sendiri. Peranan sebagai penasihat khas itu nanti tentunya untuk menasihati keempat-empat negeri berkenan yang hampir semua perkara kerana mengenali kebiasaan Tun Mahathir. Apabila beliau berada di dalam suatu kedudukan itu, beliau pasti mahu menjadi seperti seorang ketua yang akan mengawal segala-galanya. Dalam arti kata lain, Tun Mahathir dengan jawatan penasihat khas secara rasmi itu nanti tidak ubah seperti Perdana Menteri tidak rasmi bagi Kelantan, Terengganu, Kedah dan juga Perlis. Ialah, nak jadi Perdana Menteri yang rasmi tentulah tak boleh sebab Tun Mahathir bukan berkedudukan sebagai ahli parlimen, malah tidak mempunyai parti dan bertanding pun hilang deposit pada PRU 15 lalu. Dengan bertanding hilang deposit, maka sesuailah jadi Perdana Menteri tidak rasmi itu. Namun demikian, perkembangan ini seharusnya juga memberi petunjuk kepada Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri dan Kerajaan Pusat agar berpada-pada dalam melayan permintaan negeri-negeri terbabit selepas ini. 4 negeri berkenan sepertinya lebih ingin berdikari sekarang ini, bahkan dengan memberi peranan kepada Tun Mahathir itu, seolah-olah PAS mahu terus bermusuhan dengan kerajaan pusat dari segi politik.
Ini kerana Tun Mahathir bukanlah orang yang mahu berbaik dan membawa orang lain berbaik dengan Anwar. Sementara diharapkan Tun Mahathir mampu memberi idea dan menarik pelabur sehingga keempat-empat negeri berkenaan maju setanding Selangor, Pulau Pinang dan Johor dalam tempoh tidak terlalu lama selepas ini, Anwar dalam hal ini perlu memikirkan suatu kaedah khusus untuk menyalurkan bantuan keuangan daripada kerajaan pusat kepada negeri-negeri itu. Hakikatnya, dengan adanya Tun Mahathir sebagai Perdana Menteri tidak rasmi bagi negeri-negeri berkenaan, semakin tidak berfaedah dan tidak memberi untung kepada kerajaan pusat jika peruntukan keuangan disalurkan terus kepada mereka. Bahkan, dengan peruntukan keuangan itu nanti, lebih galak lagi mereka mengatur program itu dan ini untuk menjatuhkan kerajaan di peringkat pusat. Baiklah dibiarkan saja Tun Mahathir membantu empat negeri dibiarkan saja Tun Mahathir membantu empat negeri itu. Dengan kata lain, biarlah Tun Mahathir saja yang membantu segala-galanya tentang negeri itu, kata Sabudin.com. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ini satu kejutan paling besar yang dibuat, keputusan paling mengejutkan daripada Perikatan Nasional. Ramai yang bertanya kenapa mereka sanggup melakukan seperti ini. Namun demikian, sebelum kita teruskan, tinggalkan dulu komen anda dan tekan butang subscribe untuk mendapatkan isu terkini daripada channel ini. Hari ini kita dikabarkan dengan satu keputusan paling mengejutkan daripada Perikatan Nasional, dipetik dari Batch Online. 4 negeri Perikatan Nasional digabungkan menjadi satu kumpulan dengan Dr. Mahathir penasihat. Kedah, Kelantan, Terengganu dan Perlis dalam proses membentuk satu kumpulan negeri yang ditakbir oleh Perikatan Nasional PN dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad sebagai penasihatnya tidak rasmi. Portal Free Malaysia Today memetik Menteri Besar Terengganu Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar sebagai berkata, Menteri Besar 4 negeri berkenaan akan mengadakan perbincangan untuk pembentukan kumpulan itu. Katanya, 4 Menteri Besar berkenaan secara prinsipnya bersetuju untuk mewujudkan kerjasama dan beliau sendiri sudah mengarahkan ahli exco berkaitan untuk berbincang dengan rakan mereka di 3 negeri lain di bawah Perikatan Nasional. Dr. Mahathir katanya akan memainkan peranan secara tidak rasmi dalam menasihatkan kumpulan 4 negeri berkenaan. Secara spesifiknya, beliau iaitu Dr. Mahathir memberikan nasihat mengenai tata kelola berkesan untuk memastikan kumpulan itu diuruskan dengan efektif. Peranan Dr. Mahathir juga untuk menghubungkan 4 negeri berkenaan dengan pelabur seperti negara Jepun dan Korea Selatan yang beliau ada hubungan yang baik, katanya, yang juga naib Presiden PAS, dipetik portal berkenaan. Ahmad Samsuri sebelum ini mengumumkan bahawa semua 4 negeri di bawah Perikatan Nasional bersetuju menubuhkan satu kumpulan 4 negeri berkenaan. Usaha itu adalah untuk fokus kepada pembangunan ekonomi masing-masing dan memelihara kebajikan rakyat. Saudara-saudara sekalian, apabila Perikatan Nasional mengumumkan Mahathir sebagai seorang penasihat mereka, menjadi tanda tanya kepada kita semua ialah mengapa baru sekarang? Kenapa dulu tidak? Dan selain daripada itu, adakah mereka akan bersedia sekiranya Tun Mahathir Mohamad yang akan menentukan banyak keputusan untuk PAS? Karena sebelum ini, PAS sebenarnya tidak sebulu dengan Tun Mahathir Mohamad ketika Tun Mahathir menjadi Perdana Menteri era Barisan Nasional dan juga Perdana Menteri era Pakatan Harapan sebelum ditebuk atapnya. Tetapi kini mereka pula mengangkat Tun Mahathir Mohamad sebagai seperti Perdana Menteri buat keempat buah negeri ini. Adakah selepas ini kerajaan yang dipimpin oleh PAS ini akan menjadi mengikut telunjuk kepada Tun Mahathir Mohamad? Harus diingat, Tun Mahathir Mohamad apabila menjadi ketua dalam mana-mana organisasi, kebanyakan kalinya keputusan beliau itu adalah keputusan yang akan
merangkumi semua perkara. Jangan-jangan selepas ini PAS akan terkeluar daripada prinsip perjuangan asalnya. Kita tak tahu, hanya masa yang menentukan. Persoalan sekarang ialah apakah tindakan yang bakal diambil oleh kepimpinan Anwar Ibrahim di dalam menangani keputusan terbaru daripada Perikatan Nasional ini, khususnya dari segi keuangan, dan berjayakah kumpulan C4 ataupun kumpulan 4 buah negeri ini yang akan digabungkan ini bersama dengan Tun Mahathir Mohamad. Dan berapa lama lagikah Tun Mahathir Mohamad dapat memimpin 4 buah negeri ini? Kalau Tun Mahathir Mohamad ditakdirkan pergi selama-lamanya, apa yang akan terjadi kepada 4 buah negeri ini? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye.